Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kepada channel YouTube Cikgu Farid. Okey, untuk subjek sains tingkatan 1 pada hari ini kita akan sambung topik bab 2 iaitu pembentukan suatu organisma. Alright, next. Okey, so macam mana pembentukan satu organisma? Macam mana organisma dia terhasil daripada satu sel saja dia berkembang menjadi multi sel, sel yang banyak. Okey, so semestinya sel-sel ini dia bergabung menjadi satu kumpulan-kumpulan tertentu, kemudian kumpulan tertentu dia akan bergabung menjadi satu organ ni ada banyak organ dia akan jadi satu sistem lah. So sistem yang banyak ni akan jadi satu organisma lah. Okey, so sel-sel dengan fungsi yang spesifik, okey, dia akan bergabung menjadi tisu. Okay, so katakanlah sel ni dia satu je. So bila dia gabung dalam kumpulan yang banyak, kita akan panggil dia sebagai tisu. Kalau tisu-tisu pula, kita ada tisu sana, tisu sini. So, gabungan tisu ni, dia akan membentuk satu organ. Kemudian, organ-organ tertentu pula, bila bergabung, dia akan jadi satu sistem. Ya, kemudian, sistem-sistem tu pula, ada sistem A, ada sistem B. Okey, contohnya sistem pernafasan. Okey, kemudian kita ada sistem pencernaan. Okey, so ini akan bentuk apa? Dia akan membentuk satu organisma. Okey, so ini kita akan tengok macam mana pembentukan satu organisma. Alright. So dekat buku teks kamu boleh refer dekat buku teks ada gambar rajah ini. Okey, urutan organisasi sel. So yang pertama ialah yang terbentuk. Okey, so yang pertama yang terbentuk ialah kita ada dekat sini sekejap. Pointer. Okey, so dia bermula dengan sel. Okey, himpunan sel akan menjadi tisu. Himpunan tisu dia akan menjadi organ. Okey, so himpunan organ dia akan menjadi sistem. So pelbagai sistem kalau dihimpunkan barulah dia akan menjadi satu organisma. Okay, so ini adalah urutan organisasi sel. Dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan sama saja. Okay, so contohnya dalam sel haiwan, contoh dekat sini kita ambil otot sel epithelium, lapisan so, sel epithelium. So sel-sel ni bila himpun dia akan jadi tisu. Kumpulan banyak sikit. So bila dia himpun banyak tisu akan jadi organ. Okay, so organ. Okay, kemudian dia akan jadi apa? Organ, bila ada organ, pelbagai organ kat mulut, esophagus, perut, usus besar. Okey, so ini dia akan jadi satu sistem. Sistem apa? Sistem pencernaan. Okey, so daripada sistem akan ada pelbagai sistem lagi. Okey, so pelbagai sistem ni baru dia akan terbentuk jadi suatu organisma. Okey, sama juga seperti tumbuhan semua bentuk tumbuhan pun sama. Sel jadi tisu, okey, tisu jadi organ akan jadi satu sistem, okey, sistem akan jadi satu organisma. Okey, apakah sistem-sistem yang ada dalam badan kita? Okey, so kita ada pelbagai sistem yang akan menjalankan fungsi-fungsi utama, fungsi-fungsi yang tertentu. Okey, dalam badan kita lah. Di mana setiap sistem ni dia ada beberapa organ. Okey, organ-organ ni dia akan bekerja secara bersepadu, bekerjasama untuk melakukan satu fungsi yang khusus. Okey, so semua sistem dia mesti berkoordinasi supaya manusia dapat hidup dengan sempurna. Okey, so dekat sini dikata sistem ni dia mesti koordinasi. Koordinasi maksudnya dia mesti bergerak dalam keadaan teratur lah. Okey, bukan okey, hang jalan dulu, aku nanti bawa kopi kemudian. Okey, so kalau buat macam tu nanti matilah. Okey, so dia mesti bergerak dalam keadaan berkoordinasi bergerak. So yang ni bergerak, yang sana pun akan bergerak juga. Okey, itu maksudnya. Okey, so apa sistem yang ada? Okey, yang ini adalah sistem perkumbuhan. So sistem perkumbuhan merangkumi kita ada kulit. So kulit dia termasuk dalam sistem perkumbuhan. Okey, kita ada paru-paru. Okay, kemudian kita ada ginjal. Okey, so kulit dia akan membuang bahan-bahan yang tidak diperlukan badan dalam bentuk peluh. Okey, bahan garam-garam yang tidak diperlukan dia akan buang dalam bentuk peluh, urea. Okey, kemudian ginjal pun akan sama juga. Dia akan membersihkan salur darah. Okey, salur darah dan juga air yang berlebihan. So ini dia akan buang melalui salur kencing lah. Itu kita panggil sistem perkumbuhan. Paru-paru pun sama. So paru-paru ni dia bersih apa? Kandungan oksigen dalam badan. Okey, so dalam badan kita ada oksigen. So selepas oksigen digunakan, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. So karbon dioksida ni dia akan keluar lah. Alright. Okey, so sistem perkumbuhan tugasnya ialah menyingkirkan bahan buangan yang berlebihan daripada badan. Okey, next kita ada sistem rangka. Ni siapa ni mereput tunggu Kalau cikgu buat live class mereput tunggu. Tak ada siapa masuk. Okey, sebab itulah cikgu dapat idea. Cikgu akan buat channel YouTube. So buat channel YouTube, mana-mana pelajar yang mana ada kesempatan, okey, so kamu ikut pada masa free kamu lah. Oh, so kita ada
Tengkorak kita ada tulang. Okay, so ni sistem rangka tulang lah. Tugasnya adalah untuk menyokong badan dan melindungi organ dalam seperti paru-paru dan juga hati. So dekat bahagian tengah ni kamu nampak ada macam menutupi ruang lah. So dalam-dalam ni ada organ-organ yang penting. So organ ni dilindungi lah. Macam kita punya paru-paru lembut, hati pun lembut. Okay, tak ada hati yang keras lah. Tak ada hati siapa keras, tak ada. Okay, semua hati dia lembut. Try belah tengok. Okay, kemudian kita ada sistem limfa. Okay, limfa ni kamu pernah demam tak? Kamu pernah demam, cuba kamu rasa ada setengah bahagian-bahagian akan timbul biji. Macam dekat bawah leher kamu. Okey, kadang-kadang bila demam panas, okey ada biji. Kamu rasa macam ada biji. Bawah ketiak. Okey, itu apa benda? Itu semua adalah sistem limfa di mana tugasnya adalah untuk mengalirkan benda limfa ke saluran darah untuk mempertahankan badan daripada jangkitan bakteria, virus dan lain-lain. So ya, apa dia buat? Okey, so bila dah kembang tu maksudnya dia sedang bekerja lah tu. Kamu tak sakit ya, melainkan kembang melampau lah. Kembang melampau tu ada satu tak kenal lah. Okey, dia akan jadi macam bonjolan lah. So bonjolan ni dia akan keluarkan satu cecair. Cecair tu untuk apa? Untuk melawan jangkitan bakteria, virus dan lain-lain. Okey. Kemudian kita ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan merangkumi banyak sikit organ. So kita ada mulut, saluran esophagus, kemudian kita ada perut, kita ada usus kecil, kemudian kita ada usus besar. Di mana setiap badan ni ada fungsi-fungsi yang tertentu lah. Kat perut ni nak cerna, usus kecil ni nak serap itu, usus besar serap ini dan sebagainya. Mulut untuk gigit, kunyah dan sebagainya. Bukan pakai telan lah. Gigi ada kan. Okey, sistem pencernaan ialah memecahkan bahan makanan kompleks yang lebih ringkas untuk membolehkan penyerapan oleh badan. Okey, so ini pencernaan dia senang. Bila kamu makan ni dia nak proses. Okey, nak proses ni nak menghasilkan makanan-makanan yang mudah diserap dalam badan. So, untuk proses penghasilan tenaga lah. Okey, so dia ada proses-proses tertentu lah. So yang pertama dekat mulut lah. Mulut ni kamu kena gigit lah. Jangan pakai gigit 2 kali, telan. Gigit 2 kali, telan lah. Ambil masa sikit, kunyah 5 second, 10 second, kunyah kalau nak kira lah dekat situ. 40 kali gigit, telan. Kamu rasa benda tu dah halus lah, telan je lah. Okay, kemudian kita ada sistem otot. So dalam sistem otot kita ada organ otot saja. So ini adalah rangka bentuk otot yang ada dalam badan kita. So otot dia akan meliputi tulang-tulang. Okay, otot dia akan meliputi tulang-tulang. Lepas pada otot tu barulah lemak. Kalau berlemak tu bukan otot lah tu. Okey, otot di bahagian dalam. So dia adalah bentuk otot. So sistem otot adalah membantu pergerakan dan organ dalaman. So organ pun bergerak menggunakan otot. Macam jantung kita nak mengepam pun menggunakan otot. So otot pada jantung lah. Okey, kita ada sistem intergumen. Okey, so adalah kulit lah. Yang ini adalah untuk melindungi badan daripada kekeringan dan juga mengawal suhu badan. Okey, so kulit kita ada setengah tu keadaan dia lembap, kering dan sebagainya. So bergantung pada keadaan lah. Okay, nak melindungi badan daripada kering dan juga mengawal suhu badan. So terlampau panas dan terlampau sejuk. So kita ada sini adalah sistem intergumen. Sistem intergumen kulit saja. Kemudian kita ada sistem saraf. Sistem saraf ni meliputi otak, saraf tunjang dan juga saraf-saraf pada badan. So ni yang utama lah, kabel dia. Kabel besar ni dia punya CPU lah. CPU ni kabel-kabel lah. So hantar kepada yang lain lah. Sistem saraf ni tujuannya adalah untuk bawa maklumat dari otak ke seluruh badan dalam bentuk impuls. So kita nak mengarahkan suatu benda. So otak akan menjalankan arahan. Kemudian dia akan arahkan kepada bahagian otot-otot tertentu untuk melakukan suatu pergerakan. Okay, so yang utama adalah ini. Yang ni yang disampaikan ni. Nak menyampaikan tu menggunakan sistem saraf. Okay, next kita ada sistem peredaran darah. So sistem peredaran darah merangkumi jantung. Bukan hati lah, jantung. Jantung dan juga salur darah. Okay, so jantung kamu akan mengepam darah. So katakanlah kalau jantung kamu katakanlah berlubang. Okay, so dia punya pump ni dia boleh pump darah ni pancut sehingga sejauh 10 meter, lebih daripada 10 meter pancutan. Termasuk sangat kuat dia punya pump dia tu. Sebab apa? Dia nak pump ni daripada darah masuk sini, dia nak pump ke seluruh badan ni. Tangan, kaki dan sebagainya. Okey, so nak menjaga jantung ialah senang saja kamu makan dengan makanan yang kurang berminyak, kurang kolesterol lah. So kalau kolesterol tinggi dia akan mengakibatkan salur darah ni akan tersumbat. Itu jadi sakit jantung dan sebagainya. Okey, sistem peredaran darah mengangkut oksigen, nutrien, hormon badan yang diperlukan ke semua bahagian dalam badan. Okey, so apa benda yang nak disampaikan semua dia akan masuk dalam salur darah. So jantung ni dia akan pump je lah. Alright. Sistem respirasi, sistem pernafasan dan respirasi
Merangkumi pada bahagian hidung dan juga paru-paru, sistem respirasi mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida daripada sel dalam badan. Okey, kemudian kita ada sistem endokrin. Endokrin ni hormon menghasilkan hormon untuk menyelaraskan tindak balas dalam badan. Okey, so kalau dah kamu dah puberty, okay, kamu dah akhir balik. Okey, so hormon-hormon ni dah akan mengeluarkan. So sistem pembiakan kamu dah mengeluarkan hormon. Okey, kemudian kita ada apa? Kita ada pituitari. Pituitari ni hormon bahagian otak dia akan mengeluarkan hormon-hormon yang tertentu. Kita ada kelenjar thyroid, adrenal, kita ada pankreas. Okey, laki perempuan bezalah. Dekat testis dia akan mengeluarkan hormon yang laki. Ovari dia akan mengeluarkan hormon perempuan. Okey, kemudian kita ada sistem pembiakan. Okey, sistem pembiakan nak menghasilkan sperma dan juga ovum untuk penghasilan zuriat. Okey, so ovari pada bahagian perempuan dia akan mengeluarkan ovum. Testis dia akan mengeluarkan sperma. Alright. Okey, itu untuk 2.1 akhiran 2.1. Okey, so sebelum kita masuk 2.2 untuk kelas yang akan datang, cikgu minta kamu refer dalam buku modul kamu untuk selesaikan tugasan-tugasan yang diberikan. Okey, so kita jumpa di dalam kelas akan datang. Bye bye.